dan record. Jadi kita tunggu lagi ramai sikit lah. Tak ada orang lagi. Assalamualaikum Tuan Alias. Kita tunggu lagi beberapa orang, nanti baru saya start. Topik malam ni agak general lah sebenarnya. Saya nak lebih santai-santai lah. Dia tak ada teknikal sangat lah. Okay. Sementara itu kita tunggu dulu. Selamat datang Puan Ting Siu. Selamat datang Tuan KS San, Tuan Azuddin. Dekat Facebook dah ramai dah. Okay, so kita tunggu lagi sekejap, dalam beberapa minit lagi, sebab saya punya planning sepatutnya jam 9.40, tapi saya on awal sikit lah, nak bagi peluang tu Tuan Puan ready dulu. Okay. Saya mute dulu semua. Kalau sekiranya ahli-ahli grup ada soalan dekat Zoom, nanti boleh tanyalah. Okay. Okay. Kejap lagi kita start. So, sementara itu untuk makluman, sebenarnya yang sesi pada malam ni, seperti mana yang Tuan Puan perasalah, insyaAllah setiap hari Isnin malam, Selasa, saya akan buat sesi diskusi ilmu saham. So sesi ni insyaAllah kita akan buat continuously, kita akan buat berturut-turut berdasarkan topik-topik yang telah saya share sebelum ni. So kalau macam ada Tuan Puan yang terlepas kan untuk senarai topik-topik yang saya dah gariskan, yang saya dah sediakan sebelum ni, saya share dulu sekejap. Okay, ini adalah senarai topik-topik yang saya dah sediakan. Hari itu yang first topik kita dah discuss berkenaan dengan general information lah, maklumat umum tentang saham. Apa itu saham dunia kan, saham akhirat pula kan. Lepas tu syarikat-syarikat public listed yang tersenarai dekat bursa. So macam mana kita nak tahu dan apakah itu public listed company? Nanti kalau Tuan Puan yang dah terlepas topik 1 hingga 6, sebab hari ini adalah topik yang ke-7 lah. InsyaAllah hari ini saya akan kupaskan topik yang ke-7. Kalau sekiranya Tuan Puan terlepas topik yang pertama hingga topik yang ke-6, boleh scroll balik saya punya Facebook page, ataupun boleh tengok dekat YouTube channel. YouTube channel tu pun nama saya jugalah, Zul Izzinuddin. Boleh tengok balik. Okay? Cari je tajuk-tajuk ni. Okay? Cari tajuk-tajuk ni. Bagaimana untuk mula beli saham ni, memang topik-topik yang saya sediakan ni memang purposely saya khususkan untuk Tuan Puan yang baru nak berkenalan dengan pasaran saham. So untuk ahli-ahli grup yang memang dah agak advance dalam grup, saya punya grup, boleh juga untuk follow dan dengar sekali, sebab dia macam lebih kepada refreshing lah kan. Kita refresh balik benda-benda yang asas yang berkenaan dengan saham. At least sedikit ada jugalah kan, sedikit idea. So sebab dalam grup memang kita punya syllabus lagi advance dan lagi detail lah. Okay. So ada lagi 2 minit sementara nak tunggu. Okay, semua dah masuk dah ni. Tuan Kamarul, Tuan Rozi, Mas Cirkut, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, sudah ada berapa orang ni dekat. Okay, ahli-ahli grup pun dah ramai. So tajuk pada malam ni adalah jenis dan perbandingan pelaburan yang ada di pasaran. So untuk disclaimer, saya bukanlah pakar pelaburan, okay? Tapi untuk lebih mendalami ilmu saham, kita kena tahu struktur sedikit. Apakah jenis-jenis pelaburan yang ada dekat Malaysia? Okay? Apakah jenis-jenis pelaburan yang boleh diceburi yang ada dekat pasaran yang halal ataupun yang legal di sisi undang-undang Malaysia, yang berada di bawah naungan ataupun surveillance, apa kita panggil, yang dipantau oleh Bank Negara Malaysia lah. Okay?
Dan macam saham ni dia dipantau oleh Bank Negara, dipantau oleh Suruhanjaya Security, dan atas sekali itu adalah Ministry of MOF, Ministry of Finance, Kementerian Kewangan. Okay? Kementerian Kewangan. Dekat bawah tu ada SC, ada Bursa, dan ada lagi lah beberapa lagi badan-badan lain lah. Okay? So selain daripada saham, okay, ada lagi beberapa lagi pelaburan-pelaburan yang kita semua dah tahu dah sebenarnya. Tapi malam ni saya just nak sentuh sikit-sikit lah. Okay? At least kita tahu dekat Malaysia ni ada banyak sebenarnya pelaburan-pelaburan yang kita boleh ceburi. Cumanya yang penting kena ada ilmu lah. Okay? Dan kita nak tahu setiap pelaburan ni apa dia punya risiko-risiko yang ada. Okay? So saya start properly lah. Kita tak start betul-betul lagi kan. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Tuan Puan kerana sudi meluangkan masa pada malam ni untuk kita sama-sama berdiskusi walaupun tidak secara mendalam, tapi at least sedikit kita sentuhlah kan apa poin-poin yang mungkin bagi saya rasa agak bermanfaat, tapi tak tahulah kan, mungkin Tuan Puan rasa poin-poin ni agak biasa-biasa je kan. Tapi insyaAllah kalau ada apa-apa manfaat kita sama-sama ambil dan kongsikan. Kalau sekiranya tak berapa bermanfaat, biar je lah kan, biar je lah. Okay. So pada malam ini topik yang akan saya sentuh adalah topik yang ketujuh, iaitu jenis dan perbandingan pelaburan-pelaburan yang ada dekat pasaran. Okay. So saya terus kepada kita punya sharing lah, screen sharing. Saya ada buat sikit lah dia punya PowerPoint ni, at least tak adalah macam kita kelas kabut kan. Okay, secara umumnya ada dua jenis pelaburan dekat pasaran. Okay. Satu kita panggil sebagai passive investment, yang ni yang sambungan daripada topik yang dulu. Yang kedua kita panggil sebagai active investment. Ini saya dah sentuh dah sikit sebelum ni. Passive investment ni adalah pelaburan yang kita tak perlu banyak buat benda, tak perlu buat apa-apa. Maksudnya ada modal ni duit lah kan, kita ada modal, kita simpan dekat pelaburan tersebut, tak kisahlah ASB ke, fixed deposit ke, tabung haji ke, kredit SP ke, apa lagi, pelaburan-pelaburan yang macam tu yang kita consider sebagai passive investment. So kita letak duit kita dan kita just biarkan masa yang menentukan pulangan. Okay. Tapi kalau untuk fixed passive investment ni, dia memang ada certain amount, bukanlah dijanjikan amount tu sentiasa tetap. Dia memang ada certain amount yang dipanggil sebagai dividen, yang dividen ni dia memang akan diberikan setiap tahun, tapi tidak tetap lah. Okay. Kalau let's say dividen ini ditetapkan, contoh ada orang janji katakan macam ni, masuk dalam sesuatu pelaburan, letak katakan 10,000 dan setiap setahun sekali tuan akan dapat 10%, ataupun masuk 10,000 sebulan sekali dapat 10% setiap bulan. So setiap bulan dapat 10%, setiap bulan dapat 10%. Sekiranya, okay, sekiranya janjikan pulangan tetap dari pelaburan, dia akan menjadi tak syariah. Dia ada macam ada unsur apa ni dipanggil, nak cakap perjudian tak juga, dia ada dalam topik yang syariah tu kan. Saya tak ingat dah istilah dia, tapi sekiranya pelaburan tersebut ditetapkan certain amount yang fix, amount tu tetap dan dijanjikan pulangan tu tak berubah, sama ada pelaburan tu rugi ke, pelaburan tu untung ke, tak kisah, tapi tetap akan dapat contoh 10% every month, 10%, automatik pelaburan tersebut akan jadi tak syariah. Okay, automatik. Untuk menjadikan sesuatu pelaburan tersebut syariah, dia tidak boleh menjanjikan fixed amount of interest ataupun dividen. Macam contoh dalam pelaburan secara umumnya, selain daripada pelaburan saham, kita ada satu lagi yang kita panggil sebagai bond. Okay? Bond. Pernah dengar bond samurai? Yang apa ni, kerajaan sebelum ni ambil kan, pinjaman tu kan, sebanyak berapa
berapa bilion saya tak ingat lah. Bond samurai agak besar lah jumlah dia kan. Sekejap kita tengok balik bond samurai berapa bilion. Biasa Google je. Dia Google ni tidak jumpa dah. Amount of samurai bond. Samurai bond. Betul ke tak ni? 200 bilion yen. 200 bilion yen ni berapa bilion duit Malaysia? 200 bilion yen tu ringgit. Okey, kita tengok. 200 bilion yen, ini dolar US. Sekejap kita cari yen. Japanese yen 200 bilion. Lebih kurang 7 bilion. Okey, 7 bilion duit Malaysia yang dilaburkan dalam bond samurai. Okey. So kalau sekiranya tuan-puan pernah dengar tentang bond ni dia adalah investment lah, long term investment. So bond hanya dibuka kepada investor-investor yang kaya sahaja. Okey, yang kaya sahaja dengan dia ada minimum kekayaan 50 juta. Ini kalau saya tak silap kan. Hari tu saya ada study dalam modul 7 rasanya kalau tak silap. So siapa-siapa yang ada 50 juta dan ke atas, saya tak ingat sama ada 5 juta ataupun 50 juta. Mungkin 5 juta, mungkin 50 juta. Macam itulah. So kalau siapa-siapa yang ada certain amount, katakan this amount, maka mereka layak untuk subscribe dalam bond tersebut. So bond ni, kalau sekiranya bond itu dia conventional bond, okay, bond tu konvensional, so dia akan ditetapkan tarikh berapa tahun dia akan matang. Biasanya dalam 10 tahun ke 15 tahun ke 20 tahun macam tu kan. So setiap tahun bond tersebut akan bagi interest, okay? Dia akan bagi interest. So interest tersebut, kalau bond konvensional, dia akan tetapkan dia punya nilai interest tersebut. Katakan ini saya just letak random je lah kan. Saya letak random 2%. Okay, 2%. Ini random je lah kan. So sekiranya bond tersebut diletakkan fixed amount of interest, katakan 2% setahun selama 20 tahun sebelum dia matang lah kan. So kalau dia letakkan fixed amount of interest, dia akan jadi tak syariah. Okay, dia akan jadi tak syariah sebab dia menjanjikan sesuatu pulangan yang garanti kena dapat. Sama ada ekonomi bagus ke ekonomi tak bagus ke, mesti kena bayar juga. Itu menyebabkan dia jadi tak syariah. Tapi sekiranya dia tidak, bond tersebut tidak menjanjikan fixed amount of interest ataupun dividen lah kan. Interest ataupun dividen lah. So dia boleh jadi syariah. Okay, dia boleh jadi syariah. Katakan dia tak letak fixed amount. Katakan macam ekonomi bagus dapat 1%. Ekonomi tak bagus dapat macam mungkin 0.5% kan. Kalau ekonomi lagi bagus mungkin dapat sampai 5%. Kalau dia tak menjanjikan fixed amount, dia boleh jadi syariah dan yang bond yang syariah ni dipanggil sebagai sukuk. Okey. Bond yang syariah inilah yang dipanggil sebagai sukuk. Okey. Kalau kita nak tahu kalau sekiranya dipanggil sukuk, dia adalah bond lah sebenarnya, tapi dia syariah. Kalau dipanggil bond, kena tengok adakah dia patuh syariah ke tak. Biasanya kalau government ni, biasanya kalau orang macam kita ni, kita tak peduli sangat benda ni sebab dari segi kelayakan dia memang khas untuk multi-millionaire lah yang ada pendapatan juta-juta lah. Katakan kita ada 50 juta ataupun 10 juta, dia adalah certain kriteria tu kan. Okay. Itu untuk bond. Tapi untuk pasaran saham, dia tak kisah sebenarnya berapa banyak modal yang kita ada. Asalkan kita dapat lulus untuk buka akaun CDS, then kita layak untuk melabur saham. Okay. So itu sebenarnya just mukadimah je tu sebenarnya. Okay. So malam ni saya nak saya tunjuk baliklah dia punya tajuk dia kan. Tajuk pada malam ni adalah tajuk yang ke-7, jenis dan perbandingan. Kita buang dulu dia punya fill. Saya letak warna merah supaya nampak sikit kan. So kita bagi dia tebal sikit. Okey, cantik. Okey, jenis dan perbandingan pelaburan yang ada dekat pasaran.
So macam saya cakap tadi, kita ada dua lah yang basic. Satu aktif dan satu pasif. Kalau yang pasif ni tak perlu buat apa-apa, masuk duit dan biarkan masa berlalu lah, okay? Dan kita akan dapat dividen ataupun interest yang dijanjikan. Kalau ASB dia syariah sebab dia tak menjanjikan fix amount of dividend. Kadang 5%, kadang 6% setahun kan. Kalau macam saham pun dia memang dia tak menjanjikan lah berapa persen yang kita dapat. Kadang dapat 100%, kadang 20%, kadang 10% kan. Kadang boleh rugi kalau dalam pasaran saham lah. Okay, so sebelum saya pergi lebih lanjut, apakah maksud investment? Kalau orang-orang yang belajar tentang investment ni, dia orang lebih tahulah. Saya tak adalah mahir sangat, tapi saya just nak share benda-benda yang asas je lah. So berdasarkan laman web Investopedia, okay, Investopedia, investment ni adalah kita generate income, okay, kita generate, dipanggil wealth lah kan, kekayaan daripada kekayaan. Okay, maksudnya kita ada duit dan kita gunakan duit tersebut untuk menjana lebih banyak duit. Itu kalau istilah mudahnya. Barulah ianya dipanggil sebagai investment. Okay. Sebagai contoh mudahnya dia macam ni. Sebagai contoh mudahnya macam ni. Katakan kita ada duit. Kita ada duit. And then duit tersebut kita gunakan untuk beli barang. Okay. Kita beli, contohnya kita buka kedai lah. Okay. Kita buka gerai. Contoh gerai goreng pisang. Okay, and then daripada gerai goreng pisang tu, kita pun dapatlah pendapatan dari situ. So setiap kali ada jualan, kita akan dapat dipanggil revenue lah kan. Dapat revenue lah daripada jualan goreng pisang tersebut. Goreng pisang ke pisang goreng? Ini pun jadi isu juga kan, goreng pisang ke pisang goreng. Okay, so duit tersebut kita gunakan untuk set up gerai. So daripada hasil set up gerai tu, kita dah laburkan untuk modal, untuk kuali, minyak, kalau nak ambil pekerja dan sebagainya. So dari situ barulah hasil jualan tersebut, barulah kita akan dapat duit. Okay, hasil jualan tersebut barulah kita akan dapat duit. So dari hasil jualan tersebut barulah kita akan dapat profit lah. Yang setelah dah tolak apa semua sekali, baru kita akan dapat net profit. Okay. So kalau keadaannya begini, dia tak dikategorikan sebagai pelaburan yang dalam erti kata sebenar. Okay. Dia adalah perniagaan. Kalau macam ni, kita panggil dia adalah perniagaan. Ini mungkin ada yang tak setuju dengan saya, tapi kita agree to disagree lah istilahnya kan. Bersetuju untuk tak bersetuju, macam tu. Ini kita panggil sebagai istilah perniagaan. So duit modal yang kita ada, kita kembangkan sebagai perniagaan. Contohnya adalah contoh macam gerai goreng pisang ataupun gerai burger dan sebagainya. Kalau untuk istilah pelaburan yang lebih mudah untuk kita faham, okay, istilah untuk pelaburan pendek kata adalah money make money. Duit buat duit. Duit buat duit. So cara dia adalah banyak cara. Satu-satunya cara yang paling mudah adalah simpan dalam bank. Okay, simpan dalam bank. Simpan dalam bank setahun sekali kita akan dapat interest kan. Interest tu dia sikit lah, berapa persen je sebenarnya. So kalau simpan dalam bank ni most of the time mostly dipanggil sebagai fixed deposit lah. Kita panggil fixed deposit. So fixed deposit ni dia dalam kategori low risk, low return. Maksudnya tak ada risiko kecuali kalau bank tu bankrupt lah kan. Ataupun apa-apalah yang berlaku dekat bank tu, duit boleh burn lah kan. Tapi kalau bank tu terbakar ke semua, bank pun ada insurans juga. So fixed deposit. So duit yang kita simpan tu kita akan dapat balik dividen, tapi small amount lah, okay, small amount. And then dia menjanjikan, ini dijanjikan oleh bank lah akan dapat interest. Tapi biasanya orang tak simpan banyak, memang orang akan simpan duit dalam bank. Interest tu bukanlah dia punya, duit yang disimpan dalam bank tu, interest tu bukan sebagai goal. Okay? Interest untuk duit simpanan dalam bank tu bukan matlamat. Okay? Dia bukan matlamat. Dia hanya kalau sekiranya kita simpan lama sikit, kita dapat interest. Tapi dia bukan matlamat. Okay?
Contoh macam duit, buat duit, contoh macam ASB. ASB. So ESB ni apa matlamat dia? Matlamat dia adalah kita nak duit lah. Okay, matlamat kita adalah nak dividen. So sebab tu ASB dia janjikan pulangan agak besar sikit lah, antara 5 hingga 10%. Pernah dululah tahun awal-awal dulu, masa ASB awal-awal tahun 90-an dulu, ASB pernah bagi sehingga 10%. Dulu masa saya bekerja dekat Queen Elizabeth Hospital, di Jabatan Bedah Mulut, pakar bedah mulut, saya punya ketua jabatan masa itulah. Okay. Ketua jabatan, saya pernah dengar lah kan dia cerita, dia cakap dia pernah dapat dulu sekali, ada satu tahun tu ASB bayar sehingga 10%. Memang tak tahu, agak lumayan lah kan 10%. Katakan kalau simpan 200,000, berapa banyak dapat tu kan, 10% kan. So masa tu. Tapi lepas tu dia makin turun. Yang paling rendah sekali yang baru-baru ni lah kan, berapa persen je kan. Tapi ASB menawarkan safe investment, maksudnya duit tak ada risiko akan hilang. Okay, duit memang akan sentiasa secure, tapi pulangan dia memang dia akan maintain lah. Pulangan dia maksudnya tak terlampau besar lah. Okay, yang kita dapat tu adalah pulangan yang reasonable dengan tak ada risiko. Kalau ada risiko, dia akan jadi lain lagi. Okay, so sebab tu dalam pelaburan ni ada istilah yang kita bagi sebagai, mana dah saya tulis, low risk, low reward, low return, okay, high risk, high return. Ada juga investment yang kita panggil sebagai intermediate ataupun medium risk lah. Kadang-kadang medium risk dia boleh jadi low return, ataupun mungkin juga medium risk boleh jadi medium return. Kita tengok apa jenis pelaburan yang ada dekat luar sana kan. Macam ni saya dah tulis dah kat sini. So mana dah tadi, tiba-tiba dia hilang kan. Okay, so istilah pelaburan ni untuk orang-orang yang baru nak berkenalan lah. Kalau orang yang memang dah bidang dia memang investment, dia tahulah. Tapi macam kita yang baru nak berkenalan dengan pasaran saham apa semua, kadang-kadang kita tak faham istilah pelaburan tu apa kan. So pelaburan ni dia macam tu, money make money. That's why kalau orang yang banyak duit, disebabkan dia ada banyak duit, dia boleh generate lebih banyak duit. Sebab pelaburan sifat dia memang macam tu. Ada duit banyak, boleh generate lebih banyak duit. Kalau orang yang ada 1,000 simpan dalam ASB, dapatlah 10%, katakanlah yang dulu punya rate kan, dapatlah berapa? Dapat lebih kurang 100, lebih kurang kan. Tapi kalau dia ada 1,000,000, dia dapat berapa banyak? That's why kalau in term of investment, lagi banyak duit yang kita ada, lagi banyak kekayaan yang kita boleh jana. Tapi kena tengoklah apa jenis pelaburan yang kita masuk. Okay. Ini dia punya apa ni, explanation lah kan. Nanti tuan-puan boleh buka Investopedia, boleh baca je kat dalam tu. Saya suka buka Investopedia sebab Investopedia ni dia memang khusus untuk istilah-istilah ataupun apa-apa sahaja yang berkaitan dengan pelaburan. Nanti kita boleh tengok terms-terms yang berkenaan dengan pelaburan dalam ni. Dia punya explanation very good. Okay. Dan saya pun selalu rujuk juga Investopedia ni sebenarnya. Okay. Saya tengok terus key takeaway lah. Investment ni adalah kita punya act ataupun kita punya act ni apa kita punya tindakan untuk letakkan duit untuk berkembang. Okay, duit tu kita kembangkan melalui pelaburan. Sekiranya kita nak kembangkan duit melalui cara biasa, buka kedai ataupun jadi dropship ataupun jadi agent, jadi stokis apa semua, itu dia tak kira sebagai pelaburan, itu dikira sebagai perniagaan. So kita kena bezakan istilah tu. Okay, sebab pelaburan ni dia adalah secara simpelnya money make money macam tu. Okay. Okay. Ini yang cash flow quadrant. Nantilah kita sentuh ini. Ini kalau baca buku Robert Kiyosaki kan, dia explain very detail lah berkenaan dengan benda ni. Okay. Dan ramai orang tak tahu pun sebenarnya pasal ESBN kan. ESBN pula. ESBI. ISBN tu yang siri numbers yang kita apply untuk buku. Okey, tu macam saya cakap tadi, topik malam ni dia agak
agak dia tak ada teknikal sangat, so dia macam agak dry sikit. Okey. So apa jenis pelaburan yang kita ada dekat Malaysia? Okey. Setelah saya duduk kaji sikit-sikit lah kan, saya bukanlah mahir sangat buat pelaburan, tapi saya duduk tengok-tengok sikit, ni adalah sebahagian sahaja daripada ilmu-ilmu ataupun cara-cara yang kita boleh laburkan duit kita melalui cara yang mungkin kita boleh cakap agak legal lah. Okay. First fixed deposit lah. Okay. Fixed deposit ni maksud duit dalam bank, tunggu duit tu dapat dividen setahun sekali. Yang kedua, amanah saham. Amanah saham ni kita ada amanah saham apa ni, Bumiputera, amanah saham apa, ASM kan, amanah saham Malaysia. Kita ada SS apa? SSPN ke apa yang kanak-kanak tu kan. Macam-macam lagi saham amanah. So saham amanah ni dia punya rate dia memang dia tak akan pergi very high lah. Okay, dia memang dah control dia punya rate of dividend tu berapa banyak yang kita dapat lah. Tapi satu je yang menarik dengan saham amanah ni adalah dia menjanjikan tak ada risiko kehilangan duit. Dia tak ada istilah rugi. Yang ada cuma dividen tak besar, macam tu je lah. Okay, contoh macam tabung haji jugalah. Tabung haji pun dia tak menjanjikan, dia tak cakap ya duit kita akan hilang. Cumanya dividen je lah yang kurang, tapi duit tu still ada je kat dalam tu. Okay. Unit trust, unit trust agak popular. Unit trust dia ada risiko yang dia akan drop. Dia tengok market. Unit trust ni pun ada banyak. Unit trust ni dia ada unit trust yang link dengan stock, unit trust yang apa ni dia panggil money, apalah, hari tu saya dah ambil exam unit trust kan, dah baca banyak-banyak, dah lulus dah pun, tapi sebab saya tak praktis sangat, jadi saya pun tak berapa nak ingat dah. dia bagi money apa tak apalah, nanti kita tengok balik. So unit trust ni pun dia, tapi unit trust ni dia ada certain amount yang pulangan tu yang boleh achieve very high. Kadang-kadang boleh sampai 19% lah, 19%, 20%. Okay. Cumanya beza unit trust ni adalah kita letakkan certain modal kita dalam unit trust dan yang menguruskan dana tersebut adalah unit trust tu sendirilah. Okay. Syarikat tu, syarikat pelaburan tu yang menguruskan unit trust tersebut. Jadi cumanya kita boleh kontrol melalui sama ada macam kita nak jual bila. Okay, katakan kita dah macam tengok macam dah ada untung, kita boleh bagi tahu kepada ejen unit trust kita tu untuk jual. Itu maksudnya walaupun kita tak adalah aktif invest dalam unit trust, tapi kita ada certain degree of control yang mana kita boleh kontrol jugalah bila kita nak deposit, bila kita nak withdraw kan. Contoh kalau kita dah deposit lepas tu dia dah naik untung apa semua, at a certain amount of time, dah berapa lama kita dah pegang tu, kita boleh bagi tahu lah ejen kita dah kita nak keluarkan duit. Okay. Cumanya dia still bukan kita yang manage duit tersebut. Duit tersebut dimasukkan dalam pool lah, kan dia ada pool of money yang duit tersebut diuruskan oleh fund manager. Okay, fund manager yang menguruskan duit tersebut. So kita tak boleh nak bagian lah berapa persen yang kita nak kan. So sebab kita letakkan kepercayaan kita kepada fund manager, so kita kena percayalah dengan fund manager tersebut. Money bukan betul, money market. Tuan Rozi cakap money market. Okay, so kalau kita tak trust kita punya fund manager, macam mana kita nak nak masukkan duit kita kan, berapa banyak duit yang kita nak letak tu kan. Okay, so investment type yang keenam, actually blue chip ni termasuk dalam type yang ke-11 ni. Stock market ni, dalam stock market ni tak kisahlah dia ada blue chip, ada ACE. Kalau dalam istilah mudahnya kita ada main market, pasaran saham-saham utama yang bernilai tinggi ataupun yang dia punya market capital besar lah. Okay. Dan kita ada ACE market. ACE market ni adalah saham-saham yang ada potensi untuk grow. Okay, growth stock lah dia panggil. And then tapi dia punya capital tu, dia punya market capital tak begitu besar berbanding dengan blue chip. Kebanyakan ACE market sekarang, almost 80% yang ada dalam ACE market adalah stok-stok yang terlibat dalam teknologi macam semiconductor kan, production, yang melibatkan Internet of Things, IoT kan, Internet of Things, yang saham-saham yang melibatkan urus niaga online, yang melibatkan
e-wallet dan sebagainya kan, contoh macam revenue kan. And then kita ada lagi banyak lagi lah saham-saham yang ada dalam sektor teknologi. So kalau pasaran saham ni kita ada beberapa pilihan yang kita boleh buat pembelian. So untuk tiba-tiba pergi masuk pasaran saham ni kan, tak apa, saya langkah sikit lah. So pasaran saham dia dalam kategori high risk, high reward ataupun high return. Okay? High risk, high reward. Kenapa high risk? Sebab market volatile. Okay? Market adalah volatile. And then kita punya pasaran saham ni, dia punya volatility tu kadang-kadang boleh menyebabkan jantung anda tak boleh nak berhenti. Dudak kan. Macam itulah lebih kurang. So hanya orang yang terlibat dalam pasaran saham sahajalah yang tahu. Especially kalau tuan-puan lebih interest kepada teknik traders. Yang ni yang short term lah, maksudnya fast in fast out ke, intraday ke, scalper ke, BTST ke. So dia punya kena jaga sikit lah kadar kesihatan jantung tu kan. Kalau kita lebih kepada swing ataupun investment long term, pilih saham-saham yang berkualiti, yang uptrend, saham yang memang dia punya fundamentally bagus. Nah itu kita boleh stabilkan sikit jantung. Kita boleh gunakan kaedah seperti mana kita masuk duit dekat ASB. Cumanya beza ASB dengan pasaran saham jauh lah. ASB maksimum pun boleh pergi sampai 10. Dalam pasaran saham macam tadi saya masuk counter bio holding, saya dapat lebih kurang 5%. Okay, 5% dalam tempoh sehari. Dalam tempoh sehari je kita boleh dapat 5%. Kalau kita hold lama sikit, boleh dapat lagi banyak lah. Okay. Saya pernah dapat 130% dalam masa 2 minggu. And then pernah juga sekali saya dapat Notion punya warrant 120% dalam masa 2 hari. Okay, dalam masa 2 hari. Baru-baru ni Notion juga, okay, Notion warrant anak saham Notion kan, dalam masa berapa minggu beberapa minggu jugalah, okay, dapat lebih kurang dalam 5 angka lah dia punya profit dia. Okay. So pasaran saham ni dia memang high risk, high reward. Kadang-kadang rugi banyak, kadang rugi banyak, kadang untung banyak. So apa yang menyebabkan kita boleh bertahan adalah kita punya level of knowledge and experience lah. Okay. So benda-benda yang melibatkan high risk high reward ni memang kena ada knowledge yang kukuh. Okay. Kena ada knowledge, ilmu lah kita panggil kan, ilmu dan pengalaman. So kalau ilmu cukup, pengalaman cukup, insyaAllah kita boleh sustain lah dalam pasaran saham. Dan kita ada tabung haji, unit trust, real estate investment trust. Ini REITs. REITs ni pun ada tersenarai kat pasaran saham. High interest saving exchange traded fund ETF. ETF ni ada yang syariah, ada yang tak syariah. Setakat ni saya tak pernah trade lagi lah ETF. Dia kena buka akaun lain. EPF ni semua orang tahulah. Okay. KWSP. So KWSP ni berapa persen dia punya tu. Duit yang tuan-puan mencarum dalam KWSP digunakan oleh KWSP untuk invest. Dan KWSP ni antara institution yang very actively involved dalam pasaran saham. So macam mana kita nak tahu kan? Saya tunjuk sikit. Saya buka dulu platform. Kod kita terjumpa kan? Dan saya buka platform. Saya nak tunjuk sikit dekat mana kita nak tengok yang KWSP ni terlibat. Okay. Ini adalah platform M+, M+ online. So kalau sekiranya tuan-puan nak melabur saham, kena buka akaun ni dululah. Kos dia RM10 je, tak mahal pun. Kita cuba tengok yang ada R ni. Biasanya R tu dia refer kepada right holding changes, yang berlaku perubahan saham yang dipegang oleh substantial shareholder. Substantial shareholder ni adalah pemegang saham yang mempunyai lebih daripada 5% pegangan saham keseluruhan daripada syarikat tersebut. Okay. Biasanya kita akan nampak dalam ni, dalam bio holding tak ada KWSP. Kita cari counter lain. So saya tak nampak ni. Cuba kita tengok Hexstar. Biasanya kita akan nampak KWSP apa dipanggil EPF.
Kok ada rakan-rakan traders, ahli-ahli grup yang jumpa pembelian oleh KWSP. Tak ada pula kat dalam ni kan. Tak apa, kita cuba cari. Masih apply. Biasa saya buat macam tu lah, kita tengok. Tak ada. Ini cara lambat ni sebenarnya. Dia ada cara cepat. Buka je dekat Bursa Malaysia, Bursa Marketplace. Sense of holding or hard dispose. Tak ada pula. Maksudnya KWSP tak membeli sangat kot. Cuba tengok lain. Hibiscus. Tak jumpa pula. Ahli grup ada ni tak? Ada contoh yang saham yang dibeli oleh KWSP tak? Kalau ada kan, contoh kan, kalau ada saham yang dibeli oleh KWSP, dia akan tulis, dia akan muncul kat sini. Acquire macam ni kan, dia tak panggil KWSP, dia panggil EPF. EPF acquired, macam tu. Di Pharma, okey, cuba kita tengok. Tenaga, okey, cuba kita tengok Tenaga saham-saham blue chip ni kan. Saya just nak tunjuk je. Ni. Siapa Amin? Tuan Syah. Okay, terima kasih Tuan Syah. Okay. Macam ni. Employees Provided Fund ataupun EPF, 500,000 unit acquired. 500,000 unit ni kalau kita kira 500,000 unit sebanyak ni nombor pegangan saham yang berubah lah, maksudnya pertambahan sebanyak 17% daripada pegangan yang telah dipegang sebelum ni oleh EPF. Okay. 500,000 unit kali dengan RM11. Kalilah 500,000 unit kali dengan RM11. So dalam 5.5 juta lah lebih kurang. Itu yang EPF beli. So bukan satu saham je yang dibeli oleh EPF, macam-macam. Okay. Sebelum ni lagi meriah di Pharma. Macam bila tu yang masa Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, banyak saham-saham yang dibeli oleh KWSP, saya nampak. Ni ni Tenaga. Sekejap saya buka balik di Pharma. Di Pharma kita tengok dia punya announcement. Ni di Pharma, betul. So di Pharma pun tapi ini kita boleh nampak Employees Provided Fund ataupun EPF atau KWSP kan, dijual sebanyak 390,952 unit. So maksudnya ini yang dijual lah. So berapa banyak jualan dia? 7.6% daripada pegangan yang dia simpan. Okay. Total ni maksudnya yang dia dijual ni total ni yang dia ada. Okay. 7.6% ni yang dijual. Okay, 7.6% yang dijual. Maksudnya EPF ni ataupun KWSP ni dia sebagai tonggak kepada pemegang-pemegang saham, kebanyakan syarikat-syarikat yang blue chip. Okay. Banyak yang dipegang oleh KWSP, banyak dipegang oleh LTAT, lembaga tentera tu kan. So kalau LTAT ada buat pembelian jualan, kita boleh nampak dalam announcement. Sebab syarikat-syarikat yang public listed ni dia kena telus, dia kena tak boleh nak sembunyikan bawah kapet untuk pembelian-pembelian saham-saham oleh institusi. Okay. Sebab tu kadang-kadang bila orang cakap tabung haji ada beli saham yang tak syariah kan, kalau saya tak silap pernah berlaku. Mungkin sebab salah satunya mungkin sebab syarikat yang dibeli tu bertukar status daripada syariah kepada tak syariah, tapi tabung haji ada pegangan dalam tu, so menyebabkan pegangan saham tabung pegangan yang dipegang oleh tabung haji tiba-tiba jadi tak syariah, macam itulah kan. So dia bukanlah kadang tabung haji tu sengaja pergi beli saham tak syariah, tapi syarikat tu sendiri yang berubah status daripada tak syariah menjadi daripada syariah menjadi tak syariah. Okay. EPF ada 30 pegangan equity terbaik Tuan Rozi punya ni kan. Okay.
So kita boleh tengoklah dalam EPF punya report, dia memang dia akan bagi tahu. Okay? Semua institusi yang ada dekat Malaysia, big institution yang kita panggil sebagai jurong kan, macam KWSP, LTAT, PNB, ASB, kan, tabung haji, mereka memang ada senarai lah saham-saham yang dibeli yang kena rekod dan kena telus. Okay? Dia tak boleh sembunyi-sembunyi kan, tiba-tiba beli, tiba-tiba jual, tak boleh. Dia kena rekod, dia kena telus. Okay? Okay, apa lagi jenis pelaburan yang ada kat Malaysia? Kita ada stok ni pasaran saham, bond. Bond ni macam yang saya cakap tadi lah, dia hanya dibuka kepada certain investor sahaja dengan syarat mesti ada kekayaan yang besar lah. Contoh saya lupa sama ada 5 juta ataupun 50 juta, tak ingat lah. Antara dua tu lah, tambah kosong je kan. So yang penting tak salah titik perpuluhan lah. Okay. So kita ada real estate, ramai kan yang apa ni, ejen-ejen property kan. So real estate, maksudnya apa ni, investment dalam properties lah kan, beli tunggu nilai naik lepas tu jual, macam tu kan. Itu dipanggil sebagai investment. Kalau rental saya tak sure, rental adakah termasuk dalam investment. Sebab rental ni dia macam perniagaan, sebab kita beli and then kita kena keluarkan kos dan kita kena cari pelanggan, so baru akan dapat pulangan. So saya tak sure adakah dia dalam kategori pure investment ataupun dia adalah bisnes, macam tu. Kalau perniagaan macam pisang goreng lah kan, ada duit beli gerai ataupun sewa gerai, beri peralatan, pisang, minyak, pekerja kan, lepas tu ada jualan barulah dapat untung. Kalau sewa macam tu lah kan, kita kena bayar maintenance apa semua. Tapi saya tak nak komen banyak sebab ramai lagi yang pakar lah dalam bab ni kan. Commercial properties, rumah kedai, okay? Equity crowdfunding. Equity crowdfunding ni investment company, maksudnya investment company ataupun fund manager lah, macam apa dah, iEquity, saya tak ingat lah. Ada dulu saya pernah datang dia punya seminar dia. iEquity ke apa? Sekejap, saya cuba cari. iEquity ke? Tak ada lah, saya tak jumpa pula. Kalau dengan equity saya tahu, kalau iEquity ke S-Equity, dia salah satu syarikat juga yang ada dekat Malaysia, yang dia memang collect dana daripada pelabur-pelabur public lah macam ni kan. Dia collect dana dan duit yang di collect tu dia laburkan dalam pasaran saham. So kalau ada pulangan, dia akan bagi based on berapa banyak modal yang dilaburkan dengan berapa banyak gain lah pulangan yang dapat. Okay. Apa ni 1796 ni, Tuan Zulkifli. Tak ada apa. Okay. Ada ahli group ada komen apa-apa? Jangan saya buka. KLK. Jadi kita tengok KLK ada tak EPF beli KLK. Kita tengok Kita boleh tengok kat mana-mana web ke list counter jurong-jurong institusi. Boleh buka KWSP punya web lah. Saya tak sure pula secara detailnya, tapi secara logiknya kita boleh godek-godek dalam web dalam KWSP lah kan. Tak sure pula. Okay. Sebab saya selalu tengok kat sini je, macam ni je. Okay. Mungkin dalam laman web bursa-malaysia.com ke, nanti boleh carilah kan. Employee Provided Fund 121,900 unit transacted. Transacted ni dia beli ke dia jual? Dispose 8,000, acquired 113,000. So ini yang EPF terlibat lah. Okay. So EPF memang actively involved dalam pasaran saham. Bukan EPF sahajalah, LTAT, ASP semua tu. So duit yang puan-puan simpan dalam ASB, simpan dalam KWSP kan. Kalau macam kita punya rakan-rakan tentera simpan dalam LTAT, so duit tersebut dilaburkan dekat pasaran saham jugalah. Okay. Selain daripada peladangan, properties, hartanah dan sebagainya lah. Okay. So apa lagi? P2P lending ni saya tak sure. Forex pun termasuk juga dalam pelaburan, tapi
apa yang saya pegang, apa yang Dr. Zaharuddin cakap lah. Okay, setakat ni forex, kalau personally forex macam tu dia tak syariah. Sebab yang kita niagakan tu mata wang. So mata wang tidak boleh dijual beli. Okay. Fiat currency, gold lah. Gold ni pun, sebab gold ni pun adalah duit kan. Sebab duit, gold tu sendiri dia bernilai sebagai duit lah kan. So dia ada nilai. So gold tu sendiri pun boleh digunakan untuk pelaburan. So beli emas, tunggu harga dia naik, sama ada nak jual ke nak simpan tu wallahu alam lah kan. Tapi gold ni dia bukan untuk short term. Okay, gold dia bukan untuk short term. Cryptocurrency, futures, private retirement scheme ni apa saya tak sure. Investment link, insurance plan, collectible, your skill. yang beli apa 25 tu your skill. Your skill ni tak adalah. Your skill ni bukan pelaburan saya. So pelaburan ni secara basicnya kita boleh cakap dia adalah duit buat duit. Duit buat duit. So kalau ada duit, kita boleh kembangkan duit tersebut dengan duit. Duit yang kita ada. So cara paling dari segi risiko lah kan. Kita tengok dari segi risiko. Fixed deposit, amanah saham tabung haji, unit trust. Unit trust ni pun dia consider medium. Okay, dia consider tak terlampau high risk dan tak terlampau low risk. So dia macam nak cakap pertengahan pun tak juga, sebab kadang-kadang dia boleh jadi high risk. Okay, kadang-kadang dia boleh jadi low risk. So dia agak nak cakap terlampau volatile macam pasaran saham tak juga. So dia duduk kat tengah-tengah. Okay. Real estate agak low risk. Cumanya kalau dalam keadaan yang sekarang COVID ni dia jadi high risk. Sebab orang apa ni, macam even hotel pun boleh tutup. Tu pun masalah juga kan. ETF agak high risk. EPF kalau KWSP tak ada risiko lah. Okay. Bond very low risk, sebab bond ni dia long term. Okay. Paling sekejap kalau saya tak silap 10 tahun untuk bond ataupun sukuk. Sukuk ada apa, sukuk hijrah macam-macam kan. Commercial properties tengok keadaan. Kalau macam dalam keadaan situasi COVID ni, ada kedai yang terpaksa tutup dan sebagainya, dia jadi high risk lah. Okay. Equity crowdfunding, yang investment, yang syarikat investment tu, kita kumpul duit macam Warren Buffett buat. Warren Buffett kan dia ada satu investment company dulu masa dia muda-muda dulu kan. Dia dengan Charlie Munger, dia buat macam ni. Dia kumpul duit semua klien-klien dia. Masa tu saya ingat dia boleh jumpa Charlie Munger lagi, dia sendiri tak silap. So dia laburkan duit tersebut dekat stock market. Dalam masa beberapa tahun dia dapat menjana puluh-puluh juta. So dalam berapa tahun tu bila dah cecah certain amount tu, dia pun kembalikan balik semua duit-duit pelabur tersebut, dan dia pun ambil certain duit yang apa ni, yang keuntungan tersebut, dan dia labur lagi dalam stock market secara individually lah. Lepas tu baru dia terlibat dalam Berkshire Hathaway dan sebagainya. Ajar sebenarnya cerita dia. Bond memang dijamin oleh kerajaan. Secara umumnya memang dijamin oleh kerajaan lah. Biasanya government je yang keluarkan bond ni. Okay. Sebab amount very big. Dia main bilion-bilion lah, dia tak main juta-juta ni. Gold depend lah, macam-macam cara lah. Cumanya gold ni ramai yang terkena scam. So kalau sekiranya tuan-puan nak terlibat dengan gold, kena pastikan syarikat tersebut yang menawarkan perkhidmatan apa ni, gold investment ke sebagainya kan. Pastikan syarikat tersebut syarikat yang berlesen, yang sah di segi undang-undang, dan ada nama tidak tersenarai dalam list scam yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Sebab gold ni memang ramai tertipu lah. Okay. Banyak orang ambil kesempatan. Cryptocurrency buat masa ni Malaysia saya rasa tak ada lagi yang proper channel untuk cryptocurrency. Yang ada yang Bitcoin tu pun dia belum legalize di peringkat negara Malaysia lah kan. Futures kita ada FCPO, kita ada futures crude oil palm. Okay, kita ada pasaran hadapan minyak sawit. Contoh saya tunjuk dekat sini. Dekat dalam trading view ni kita ada minyak sawit punya ni. Kita ada sawit punya chart dan kita boleh tengok pergerakan ni. Niaga hadapan, ambil FCPO. Even futures pun ada gold dekat Malaysia kan. Kita ada futures untuk gold. Okay.
Dan kita ada yang current contracts. Ni untuk FCPO kita ada macam ni. So kita boleh beli futures minyak sawit Malaysia dan boleh trade lah. Dengan modal sekurang-kurangnya tuan-puan kena ada lebih kurang RM5,000 untuk trade pasaran hadapan minyak sawit. So yang saya tahu Maybank ada untuk buka account futures, RHB pun ada kalau saya tak silap. Kena buka account dululah, dia tak boleh buka account CDS saham tu, dia tak sama. Dia futures ni dia lain dia punya ni. And then futures pun dia ada badan penasihat syariah juga. So kalau pasaran hadapan minyak sawit memang patuh syariah lah, patuh syariah dan tuan-puan boleh belilah. Okay. Dia kira dari segi berapa tick kenaikan. Satu tick kita akan dapat kalau satu tick kenaikan tuan-puan akan untung RM25. Okay. Satu tick RM25. Kalau pasaran saham dia ikut percentage, berapa persen kenaikan. Okay. Contoh, saya ambil contoh MyEG tadi. MyEG tadi naik agak menarik. Syarikat MyEG. Hari ni sahaja kita ambil 1 hour punya chart lah. Okay. 1 hour punya chart nak tunjukkan kenaikan yang agak cantik. Hari ni 24 Ogos, kita tengok dari jam 9 pagi. Saya ambil MyEG kan dari jam 9 pagi. 24 Ogos 9 pagi. Sini dia pun naik sampai situ paling tinggi, lepas tu dia drop balik sikit. So hari ini sahaja MyEG buat kenaikan sebanyak 3.55%. Okay, sebanyak 3.55%. So yang naik tinggi tadi agak tinggi juga, Minho pun naik agak tinggi juga tadi. Sebelum dia drop balik, dia naik tinggi lepas tu dia drop balik. Kalau nak lebih senang kita tengok dekat sini je lah. Tengok dekat most active kan. Dari atas ni ada Difarma. Difarma buat kenaikan sebanyak 12% dalam masa hari ini sahaja. Okay, Difarma. OpenSys turun 1%, Solutin 32% tapi tak syariah. Iris 5% hari ini sahaja. Notion drop 12%. Bintai naik 58%. Daripada berapa sen tadi tu kan dibuka. Buka kat sini terus naik sampai 40 sen tadi. Okay. Bintai dari pagi tadi dia buka 27 sen, naik terus sampai 40 sen hari yang sama. So Bintai buat kenaikan sehingga 58%. Okay. Bio Holding 16%, XOX 11%, Pelikan 19%. Ini yang orang cakap macam boleh ke pasaran saham ni buat untung? Actually boleh, dengan syarat kita kena ada ilmu dan pengetahuan lah. Saya memang amat pegang apa yang Warren Buffett cakap. Risk come from not knowing what you are doing. Benda ni saya dah ulang banyak kali dah kan. Saya tulis baliklah kat sini. Just untuk saya sendirilah kan. Risk come from not knowing what you are doing. Kalau kita buat sesuatu yang kita tak ada ilmu tentangnya, memang kita mengundang risiko lah. Okay, memang kita mengundang risiko. Contoh paling simple kalau sekiranya kita nak pergi diving lah, macam saya bagi contoh sebelum ni kan, nak pergi diving tanpa persiapan, tanpa ada guide, master diver, tanpa kelengkapan, dan tanpa kita tahu dekat mana spot-spot yang selamat untuk diving, kita just main terjun je macam tu kan. Silap hari bulan kita terjun dekat jerung punya lubuk jerung, terjun je ngap habis, tinggal kaki. Nauzubillah. So macam tu. So kalau sekiranya tak ada ilmu, memang kita akan buat sesuatu secara membuta tuli lah orang cakap. Tapi kalau dah ada ilmu, insyaAllah langkah kita ada guide. So kita guide step by step. Dia tak boleh nak terus-terus baru je buka akaun CDS terus jadi pandai, tak juga. So kena belajar jugalah. Tapi dia memang ada sentiasa istilah beginner's luck. Beginner's luck ni pun ada juga. Beginner's luck. Masuk-masuk je beli terus untung. Ada. Memang kalau Allah dah nak bagi rezeki tu memang dapat lah. Okey, Tuan Nazri cakap, tanya Wahid Investment kan. Wahid Investment ni dia bukan under government punya regulation.
Dia global kalau saya tak silap. Tapi boleh je trade. Cuma saya tak berani nak komen lebih lanjut lah. Nak kena tanya pakar pelaburan lah. Okay. Dok kita boleh tengok web list counter jerung-jerung institusi tu. Okay, saya pernah tertengok dalam institusi list of institutional investor in Malaysia. Dia ada regulation dia yang dia kena follow. Okay, kalau tuan-puan buka ni, saya pernah buka dalam web ni, saya pernah baca. So, dia ada regulation yang institution tu kena follow. Agak detail lah sebenarnya. Institutional Investor Council Malaysia Secretary. Mana mana dah? Saya tak ingat lah mana saya tengok dia punya tu. Regulation dia. Compliance statement. So kalau ada masa, tuan-puan boleh tengok ni. Okay. Setiap institution ni dia kena abide, dia kena follow, dia kena taat. Tak pula. Dia tak boleh lari daripada compliance ini. So kita tengok kat sini ada Employers Private Provident APF lah nak sebut. Kumpulan persaraan ni KWAP. Mungkin ada yang jarang dengar kan, KWAP. Dia bukan KWSP, dia tak sama. Okay. Kita ada KWSP ataupun EPF, kita ada KWAP. KWAP. KWAP ni lah. Okay. Apa lagi? Ni Nomura Khazanah, Afin Huan, Aiman Abidin, mungkin ini. Banyak lagi lah kan. Ada lagi ni. Ni bukan semua ni. Lembaga Tabung Haji, Lembaga Angkatan Tentera LTAT kan. So tuan-puan boleh tengok ni laman web ni. So boleh screen capture ke apa kan laman web ni, iicm.org.my ni. So nanti boleh tengok lah. Boleh. Malaysiastock.biz boleh. Kalau nak paling mudah, kalau nak tengok jerung-jerung yang pegang saham-saham dalam mana-mana counter kan, tengok Bursa Marketplace je sebenarnya. Bursa Marketplace. Bursa Marketplace. Dalam ni pun tuan-puan boleh tengok apa ni, saham-saham mana yang ada dipegang. Contoh macam kita tengok tadi Tenaga kan. Tenaga. So dalam ni dia dah ada dekat bawah ni. Ni ownership. Bukan kat bawah ni. Kalau tuan-puan tengok kat sini, dia ada ownership ni. Kita boleh tengok siapa yang pegang saham Tenaga ni. So kita akan nampak lah berapa banyak yang apa ni, personal investor pegang kan. Berapa banyak yang dipegang oleh institution. Macam ni. Yang warna biru ni Khazanah. Yang warna hitam ni EPF. Apa tu PNB. Lepas tu KWAP. Ni Vanguard Group. Public Mutual, Great Eastern, Vanguard Total International, Spring, Vanguard Emerging. Ni top 10 investor lah. Okay. Yang ni ownership pula. Boleh tengoklah kat sini. So itu untuk individual counter ataupun saham lah, okay, yang ada dekat Malaysia. So okay. So basically saya dah sentuh dah apa benda yang saya nak share malam ni. So tak ingat macam tak ada apa yang menarik sangat kot, tapi at least kita tahulah kan secara umumnya banyak jenis pelaburan yang ada. Cuma saya memilih pasaran saham lah. Okay, saya pilih pasaran saham. So dia depend. Tuan-puan boleh pilih apa sahaja, dia tak terikat dengan mana-mana. Kalau tuan-puan suka lebih kepada suka yang something yang secure and then sentiasa ada dividen, ambil dia yang passive investment macam ASP apa semua kan. So dia passive, so tak pening kepala. Kalau macam active investment macam pasaran saham ni, kita yang manage. Okay, kita yang manage duit kita, modal kita. So berapa banyak percentage yang kita nak, ataupun kalau sekiranya kita rugi, berapa banyak percentage yang kita sanggup hilang, itu kita yang manage. Okay. Tapi kena ingat, high risk, high reward, low risk, low reward. Tapi kalau tak ada ilmu, memang very, very high risk. Very, very high risk.
Masjid tanya, boleh komen Pond Oil. Untuk komen, just minum air jap. Untuk komen counter-counter, basically kita ada satu sesi yang saya panggil diskusi counter standby out. InsyaAllah saya akan buat. Dia tak ada tarikh yang tetap sebenarnya. Saya cuba tetapkan tarikh tapi tak dapat sebab nak discuss counter ni kadang kita tengok sentimen semasa juga, sektor apa yang aktif, sektor apa yang down kan. So macam sekarang ni masih lagi generally masih lagi healthcare tapi dia dah mula slow down sikit. Saya rasa macam healthcare sedang accumulation sebelum dia naik lagi. So urut-urut mengatakan timber lah ataupun lumber kan, yang melibatkan kayu kayan, dan mungkin jugalah teknologi pun masih okey, teknologi pun masih aktif, sektor teknologi. Tapi generally hanya ada dua sektor yang very well perform sekarang, teknologi dengan healthcare. Yang lain-lain masih lagi segan-segan lah. Property pun masih segan-segan lagi, belum nampak lagi kan. Vanguard, Big Jaya Global, maybe saya tak kenal sangat Vanguard ni. Okay, so itu je lah. Yang ni nantilah kita discuss lagi kali lah. Cumanya investment ni sepatutnya adalah pinnacle of the, apa ni kita nak cakap, kedudukan yang tertinggi untuk orang-orang yang berjaya. Maksudnya peringkat awal kita kerja 95 kan, kerja 85. Lepas tu bila dah ada rasa nak ada kebebasan dari segi masa, kita pun buatlah bisnes sendiri. So hire pekerja dan sebagainya, orang lain bekerja dengan kita, tapi still lagi masih lagi berada dalam rat race lah kalau Robert Kiyosaki cakap. Maksudnya apa yang kita dapat, lepas tu itulah yang kita spend, dan last macam yalah macam itulah, ada hutang tutup hutang, ada hutang tutup hutang, macam tu kan. Lepas tu next step business owner. Business owner ni kita leveragekan masa kepada orang lain, dan dia akan jadi macam masa tu orang lain bekerja untuk kita. Kita jadi business owner macam tu. And then pinnacle ni adalah investor. Investor ni maksudnya kita invest sahaja duit yang kita ada, dan syarikat yang kita invest itulah bekerja untuk menghasilkan pendapatan kita. Maksudnya menggandakan duit kita. Okay, macam tu. So masih ingat sampai situ sahaja dahulu. Saya belum lagi nak go through benda ni. Okay, mungkin belum sampai masanya ataupun mungkin next time lah. Okay. So sebelum kita tangguhkan sesi, saya ingat macam tak ada soalan sangat kot. Kalau nak discuss counter, nanti confirm akan ada banyak soalan. Tapi buat masa ni saya cuba restrain dulu, kita tak discuss counter dulu. InsyaAllah saya akan buat satu sesi khas lah untuk kita discuss counter. Masa tu tanyalah, okay, tanyalah apa-apa. Selagi saya sempat, insyaAllah saya akan explain counter. So counter ni senang je. Kalau ada chart yang bagus, mudah je kita nak tengok counter tu okey ke tak okey. Cumanya nak dapatkan chart yang bagus ni, dan cara nak interpret chart tu yang penting. Nak kena belajar lah kan, nak kena belajar sikit lah. Okay. So okey, saya ingat sampai situ dahulu. Sekiranya ada salah silap, saya minta maaf. Dan topik kali ni memang saya dah cakap dah agak dry sikit. Okay, agak dry sikit. InsyaAllah kita akan jumpa lagi next session. Tajuk yang ke-8. Tajuk ke-8 apa saya pun tak ingat dah. Modal pelaburan. Modal pelaburan ni mungkin menarik sikit lah. Okay. So sekali lagi terima kasih tahniah kepada semua kerana sudi meluangkan masa sampai habis. Walaupun saya tak apa-apa dah, saya dah cakap ni kan. So kalau sekali lagi kalau ada salah silap, saya minta maaf. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.